Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-103. Insya-Allah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-44 dan ke-45 surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yasta'zinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim. Wallahu alimun bil muttaqin. Innama yasta'zinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat tidak akan meminta izin kepadamu untuk tidak turut berjihad dengan harta benda dan jiwa mereka. Dan ingatlah Allah Maha mengetahui akan orang yang bertakwa. Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu hanyalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan yang hati mereka sangat ragu-ragu. Oleh itu mereka sentiasa bingung, teragak-agak dalam keraguannya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa ayat ke-44 dan ke-45 surah At-Taubah ini merupakan satu ayat Al-Quran yang menerangkan ciri-ciri orang munafik dan seakan-akan menjadikan permohonan izin sebagai kayu ukur keimanan mereka. Kerana bukan kebiasaan orang mukmin untuk meminta izin tidak menyertai peperangan. Bahkan mereka yang memiliki iman yang teguh akan sentiasa bersedia untuk mengorbankan jiwa dan raganya serta bergegas untuk memenuhi seruan jihad. Menurut Al-Biqai, ayat ke-45 surah At-Taubah ini menyebutkan tentang dua golongan. Pertama, golongan kafir yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan kedua, golongan munafik yang pada hati mereka penuh dengan keraguan. Manakala menurut Ibn Ashur pula, ayat ini merupakan bukti bahawa ada sesetengah orang munafik yang sebenarnya telah dinilai kafir oleh Al-Quran, seperti Abdullah bin Ubay. Sidang pendengar yang dimuliakan, Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Omar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-44 dan ke-45 surah At-Taubah ini dengan menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala mengemukakan dua kategori manusia, iaitu yang pertama, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, yang tidak akan menipu dan mereka-reka alasan untuk tidak menyertai peperangan, untuk menegakkan Islam atau berjihad, serta akan melakukan sedaya upaya mereka untuk menyertai jihad. Golongan kedua pula ialah orang munafik yang sanggup meminta dikecualikan daripada berjihad kerana mereka tidak yakin dengan kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala dan ragu-ragu terhadap kelebihan berjihad di jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala mendedahkan isi hati orang munafik yang mengelakkan diri daripada turut serta dalam peperangan Tabuk dengan memberikan pelbagai alasan yang seperti munasabah apabila
didengari. Manakala Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur, mentafsirkan ayat ke-44 dan ke-45 surah Taubah ini dengan menyatakan, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat tidak akan sekali-kali meminta izin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidak menyertai jihad fi sabilillah, sama ada harta maupun jiwanya. Apatah lagi apabila alasannya diberi hanyalah rekaan dan pendustaan semata-mata kerana tidak mahu berjihad di jalan Allah. Ayat ke-44 dan ke-45 surah At-Taubah ini juga merupakan satu ayat yang menunjukkan kepada kita garis yang memisahkan antara golongan beriman dan munafik dalam menghadapi musuh. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perbuatan golongan munafik sehinggalah turun surah At-Taubah ini. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka, melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar, ketika mentafsirkan ayat ke-44 dan ke-45 surah At-Taubah ini, menjelaskan bahawa ayat-ayat ini memperingatkan kepada kita bahawa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, iaitu hari perhitungan pahala dan dosa, hari penghisapan segala amal kita, tidak akan meminta izin untuk tidak berperang fi sabilillah, walaupun mereka mempunyai keluarga, hasil kebun dan perniagaan, kerana keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sambut seruan perjuangan dengan hati terbuka, senang hati dan tanpa berdalih. Profesor Dr. Hamka juga menyatakan bahawa hanya orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat sahaja akan meminta izin dan berdolak dalih supaya tidak perlu turut serta dalam peperangan. Ini kerana mereka takut mati dan rugi. Mereka tidak ingat kepada balasan yang menanti mereka di akhirat. Sebaliknya hanya menghitung-hitung hasil keuntungan dunia kepada mereka. Mereka juga ragu-ragu seandainya mereka mati di medan perang, maka habislah riwayat hidupnya di dunia ini. Golongan ini tidak beriman bahawa dia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala semasa hari akhirat nanti sebagai seorang syahid. Mereka sentiasa berkata di mulut mereka bahawa mereka beriman. Namun, kata-kata tersebut hanyalah sekadar kata-kata kosong yang tidak berakar daripada hati. Menurut beberapa riwayat, seramai 39 orang yang tidak pergi ke perang Tabuk dengan memberikan pelbagai alasan dan meminta izin untuk tidak menyertai peperangan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-44 dan ke-45 surah At-Taubah. Menurut pentafsiran oleh para ulama, ayat ke-44 dan ke-45 surah At-Taubah ini menjelaskan teguran Allah Subhanahu wa taala kepada kita bahawa orang yang sempurna keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat tidak akan sekali-kali ragu terhadap janji Allah dan keuntungan yang akan dituai pada hari akhirat nanti. Orang beriman tidak akan terfikir untuk berdolak dalih, meminta izin maupun memberi pelbagai alasan untuk tidak taat dan patuh kepada arahan Allah dan Rasulnya. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, ayat ke-44 dan ke-45 surah At-Taubah ini memberikan peringatan kepada kita supaya menjauhi perbuatan berkira-kira dalam urusan agama. Ini kerana perbuatan tersebut akan menjadikan kita sebagai hamba yang tidak bersyukur dan mundur. Sebagai hamba Allah yang beriman, kita hendaklah ikhlas dan bersungguh-sungguh untuk memberikan usaha terbaik kita dalam urusan fi sabilillah dan kepentingan agama. Ini termasuklah dalam menyumbangkan harta, tenaga dan jiwa pada urusan kepentingan agama. Adapun pada hari ini, antara contoh yang dapat kita lihat di negara kita dalam urusan fi sabilillah adalah dalam urusan dakwah, amar ma'ruf dan nahi mungkar, pempelajaran dan pendidikan umat Islam serta usaha-usaha pengukuhan agama di kalangan masyarakat. Namun demikian, jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini,
Masih terdapat di kalangan orang Islam yang suka berkira-kira dan bakhil dalam urusan agama, tetapi tidak berkira pula apabila urusan dunia dan kepentingan diri sendiri. Bahkan ada yang mempengaruhi orang lain untuk tidak membantu dan menyertai usaha-usaha agama seperti dakwah dan kebajikan masyarakat. Ingatlah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya dan bersabda, "Qila ya Rasulullah, ayyun nasi afdal?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mu'minun yujahidu fi sabilillah binafsihi wa malih." Dikatakan, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia yang paling baik?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mukmin yang berjihad pada jalan Allah dengan nyawa dan hartanya." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Selain itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ar-rajul yuqatilu lil maghnam war-rajulu yuqatilu lidh-dhikri war-rajulu yuqatilu liyura makanuhu faman fi sabilillah qala man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah." Seseorang yang berperang untuk mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Seseorang yang lain agar menjadi terkenal dan seseorang yang lain lagi untuk dilihat kedudukannya. Manakah yang disebut fi sabilillah? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berperang untuk meninggikan kalimah Allah, dialah yang disebut fi sabilillah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-44 dan 45 surah At-Taubah ini ialah, pertama, umat Islam hendaklah beriman kepada Allah dan hari akhirat dengan keimanan yang penuh dan tanpa ragu-ragu. Keimanan yang kokoh dan teguh akan menjadikan umat Islam sebagai satu umat yang hebat dan berdaya saing pada hari ini. Yang kedua, setiap orang Islam yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah sentiasa taat kepada perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pada hari ini negara kita aman dari sebarang peperangan senjata dan nyawa, namun peperangan jihad tidak pernah berhenti. Antara jihad yang kita perlu sedar kita hadapi pada hari ini ialah, pertama, jihad melawan nafsu, iaitu mengawal diri dari dikawal dan dikuasai hawa nafsu. Kedua, jihad melawan syaitan yang menghasut manusia dengan segala bentuk keraguan dan mengajak membuat kemungkaran. Ketiga, jihad melawan bid'ah, khurafat dan penyelewengan intelektual yang memesongkan dan mengelirukan manusia daripada agama Islam yang sahih. Keempat, jihad melawan musuh agama yang jelas yang berusaha memesongkan dan menjauhkan umat Islam dari agamanya. Yang ketiga, umat Islam hendaklah menghindari perbuatan berkira-kira dan takut rugi dalam membelanjakan wang, harta benda dan tenaga dalam urusan fi sabilillah. Ini kerana Allah telah menjanjikan kepada kita bahawa tidak akan rugi orang yang membelanjakan jiwa dan harta benda mereka ke jalan Allah. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.